Baik ya, kita mulakan surah baru, Suratul Anfal. Suratul Anfal, surah yang ke-8. Ayatnya ada 75. Al-Anfal itu ialah harta rampasan perang. Disebut Anfal. Baik, boleh catatkan. Yas'alunak, bismillah dulu ya. Bismillah dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yas'alunaka, mereka bertanya akan engkau. Mereka bertanya akan engkau. Anil Anfal, dari hal harta rampasan perang. Dari hal harta rampasan perang. Kul, katakanlah oleh engkau. Al-Anfal, harta rampasan perang. Lillah, kepunyaan Allah. War Rasul, dan Rasul. Wattaqullaha, maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Wa aslihu, dan perbaikilah olehmu. Zata bainikum, zata keadaan, bainikum di antara kamu. Wa ati'u, dan taatlah olehmu Allah, kepada Allah. Wa rasulahu, dan Rasulnya. In kuntum, jika adalah kamu, mukminin, orang-orang yang beriman. Semak semula. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anil anfal, mereka bertanya akan engkau dari hal harta rampasan perang. Kul, katakanlah oleh engkau. Al-anfalu lillahi war rasul, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Artinya, ya, sebelum dibahagi, harta rampasan perang ini adalah milik Allah dan Rasul. Oleh itu, ia tidak boleh di antara tentera-tentera yang berperang tadi mencuri secara senyap-senyap atau mengambil secara senyap-senyap harta rampasan perang itu sebelum dibahagikan. Dia punya hukum adalah haram. Rasul, dia tidak menerima sedekah dan tidak menerima zakat, termasuk keluarga Rasul, yaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tetapi Allah menghalalkan kepada Nabi SAW, yaitu harta rampasan perang, halal bar Rasul. Dan Rasul sendiri mengatakan bahawa dihalalkan kepadaku harta rampasan perang,
yang tidak dihalalkan kepada rasul-rasul sebelumku. Artinya rasul-rasul dulu, kalau mereka berperang, rasul itu tidak ada bahagian untuk harta rampasan perang. Sebab tidak halal buat mereka. Tapi halal buat Rasul Nabi SAW. Ya. Fattakullah. Maka bertakwalah olehmu kepada Allah. Waslihu. Dan perbaikilah olehmu zata bainikum. Keadaan di antara kamu. Mana suruh perbaiki hubungan di antara kamu. Wa ati'ullaha wa rasulah. Dan taatlah olehmu akan Allah wa rasulahu dan rasulnya. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu orang-orang yang beriman. Ya. Mukminin di sini ya asalnya mukminun. Ya, dengan waw nun akhir. Ya, kenapa jadi mukminin? Sebab dia jadi khobar kana. Kana itu ada kuntum ya. Nah, lepas kuntum, jamak muzakkar salim ini akan mansub dengan ya. Mansubnya dengan ya. In kuntum mu'minin. Tapi kalau ya tak ada kuntum, contohnya dhamir antum. Antum itu mana kamu? Antum mu'minuna. Nah, ya mu'minuna. Nah, dia tak mu'minina. Ya. Baik, kita sambung lagi. Innama sesungguhnya tidak lain. Ayat 2 ya. Innama sesungguhnya tidak lain. Al-mu'minuna. Orang-orang yang beriman. Nah, tengok. Dia mu'minuna. Tadi mu'minina. Ya, ada dah bertukar jadi mu'minuna. Sebab mu'minina tadi jadi khobar kana. Ya. Allazina ialah orang-orang yang iza apabila zukiro telah disebutkan ia Allahu akan nama Allah wajilat telah takut ia. Waktu bukan dan. Waktu fi'il. Wa fi'il. Telah takut ia. Qulubuhum. Oleh hati-hati mereka. Wa iza dan apabila. Tuliyat. Telah dibacakan ia. Alaihim atas mereka. Ayatuhu akan ayat-ayatnya. Zadathum telah menambah ia akan mereka. Imana akan keimanan. Wa'ala dan atas Rabbihim Tuhan mereka. Ya tawakkalun. Mereka bertawakal. Baik, saya mak semula ya. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman. Ya, tahu kan bahawa perkataan innama itu termasuk adatul hasri. Adatul hasri itu maknanya lah huruf pembatas. Macam kita kata la ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Melainkan. Itu dikatakan adatul hasri. Ya, maknanya tidak ada Tuhan. Ya, illallah. Melainkan. Nah, jadi melainkan itu jadi pembatas. Ya, menafikan segala Tuhan-Tuhan lain.
melainkan Allah. Begitu juga dengan innama. Innama dikatakan sebagai adatul hasri, yaitu huruf pembatas. Artinya tidak ada lain lagi. Bahasa dia macam itulah. Tak ada lain lagi. Yang dikatakan orang-orang yang beriman itu, dia punya bahasa macam itu. Itu istilah adatul hasri. Ya. Alif dal alif ta. Adatu alif lam ha sod ro. Ha pedas. Ha sod ro. Ha sod ro. Ya, disebut adatul hasri. Mana membatasi. Membatasi, tak ada lagi. Itu saya katakan tadi, diumpamakan, ya, tak ada lain lagi. Yang dikatakan orang beriman itu ialah macam tu. Ya. Allazina ialah orang-orang yang iza zukirallah, apabila telah disebutkan ia akan nama Allah, wajilat qulubuhum, telah takut ia oleh hati-hati mereka. Maksudnya kalimah Allah ni, ya, bila disebutkan kepada seseorang yang, ya, bersalah atau melanggar syariat, ya, bila disebutkan, engkau tak takutkah kepada Allah? Di situ gementar hatinya, takut hatinya. Ya. Itu sifat orang-orang mukmin. Bila diperingatkan akan nama Allah saja, dia gementar. Sebab itu dalam bukan wajalah. Wajilah. Ini madi ke apa ni? Yang wajilat ni? Ni Amar. Oh, pandai. Tinggi tu pelajaran, ya. Susah nak cari. Ya. Tinggi tu pelajaran dia. Belum sampai ustaz ke situ. Ini madi muannas. Ini madi muannas. Bukan amar. Jadi kalau muzakkar dia wajilah. Kalau muannas wajilat. Jadi ta mati tu tanda dia muannas. Ya. Sama kalau sami'a, sami'at. Alima, alimat. Macam tu. Ya. Itu muannas. Ya. Ini, ya, ini madi bukan amar. Kalau ni amar dah tinggi tu pengajian dia. Ya. Tembak je tu. Okey, ya. Jadi, ya, pernah berlaku zaman Nabi dulu, ya. Ada seorang ni, ya, musyrik, seorang musyrik ni. Dia memperhatikan bila Nabi sendirian. Bila Nabi sendirian. Jadi satu hari Nabi keluar daripada masjid, ya, dengan keadaan tidak diiringi sesiapa, bersendirian. Kemudian, ya, Nabi, ya, bersandar di satu, ya, pohon kurma, yang mana, di situ dia, berteduh. Berteduh kat situ. Jadi lelaki musyrik ini,
ketika Nabi sedang duduk berteduh tadi, lelaki musyrik ini ya, menghunuskan pedangnya. Lalu dikatakan, wahai Muhammad, siapa yang dapat menghalang pedangku daripada menghunus dirimu? Ya. Jadi soalan itu kalau pendek kata, dah tak ada orang lain yang dapat membantu. Memang Nabi ketika itu tidak diiringi oleh sesiapa. Jadi Nabi kata siapa? Ya, Allah. Perkataan Allah itu telah membuat lelaki musyrik ini menggigil, menggeletar. Ya, begitu besarnya kalimat Allah bila disuarakan kepada orang musyrik ini sehingga menggigil. Ya. Dan menggigil tadi, tangan yang memegang pedang tadi jatuh, terlepas. Lalu Nabi ambil pedang tadi. Lalu Nabi katakan, siapa pula yang akan menghalang pedangku ini untuk menghunus lehermu? Lelaki itu tak dapat nak jawab apa. Mengikut ceritanya, lelaki ini telah masuk Islam daripada sifat niat jahat dia terhadap Nabi. Jadi artinya kalimat Allah ini memang sesuatu yang menjadi gerun kepada musuh-musuh Allah. Sebab itu kita mesti ketahui kenapa dalam peperangan tadi, sewaktu dalam peperangan orang Islam dengan orang musyrikin, kalimah takbir Allahu Akbar dilaungkan sebagai satu semangat. Sebab apa? Tentera-tentera kafir yang diiringi oleh jin-jin kafir mengiringi mereka, bila dengar kalimat takbir ini, jin-jin kafir ni lari, yang memberikan mereka perangsang semangat kepada orang musyrikin. Jin ini sudah lari, lari ketakutan kerana mendengar kalimah takbir ini. Apalagi mereka melihat sesuatu yang manusia tidak lihat ketika itu, tapi jin dapat melihat siapa yang bersama dengan tentera-tentera Islam ketika itu. Itu mana menggerunkan mereka. Begitu juga kepada orang yang berdosa. Engkau ni buat macam ni, engkau tak takut Allah ke? Bila disebutkan kalimat Allah tu, menggeletar badan. Itulah tanda mukminun. Orang-orang yang beriman. Ini dikatakan innama tadi. Sesungguhnya tidak lain orang yang beriman ialah orang-orang yang apabila telah disebutkan ia akan nama Allah, telah takut ia oleh hati-hati mereka. Menggeletar hati. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu. Dan apabila telah dibacakan ia atas mereka akan ayat-ayatnya, zadathum imanah. Telah menambah ia akan mereka akan keimanan. Bila dibacakan ayat Quran, dipahami ayat Quran itu, menambahkan iman kepada kita. Daripada contohnya 50 naik kepada 60. Maknanya bertambah keimanan itu. Wa ala rabbihim, dan atas Tuhan mereka yatawakkalun. Mereka bertawakal. Maknanya orang mukmin ciri-cirinya selain daripada menggeletar bila dengar kalimat Allah, kebesaran Allah, bila dibacakan ayat-ayatnya menambahkan iman mereka, sifatnya lagi mereka berserah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Apa tu? Isim fi'il.
Oh nanti, tu belum sampai lagi, kejap lagi. Ah, ke kejap lagi. Lepas ni baru kita bincangkan pertukaran ni. Ya. Nanti, tak apa, saya terima. Nanti kita ulang balik. InsyaAllah. Kita sambung lagi sikit. Ayat dia. Ayat yang ketiga. Allazina. Ya, orang-orang yang yuqimuna, mereka mendirikan. As-solata, akan solat. Wa mimma, dan daripada apa yang razaqnahum, telah merezekikan kami akan mereka, yunfikun, mereka belanjakan. Ulaika, ayat yang keempat. Ulaika, orang-orang itu, hum, mereka lah, al-mu'minuna, orang-orang yang beriman, haqqan, sebenar-benarnya. Lahum, bagi mereka, darajat, beberapa darjat. Inda, di sisi Rabbihim, Tuhan mereka. Wa maghfirah, dan keampunan. Wa rizkun karim, dan rezeki yang mulia. Baik, saya mak semula ayat yang ketiga. Allazina yuqimunas solah, orang-orang yang mereka mendirikan akan solat. Ini adalah sifat kepada inamal mu'minun tadi, ya. Ya, orang sesungguhnya tidak lain orang yang beriman tadi, yang atas tadi, masih sifatnya tadi. Ya, di antara sifatnya daripada ayat yang kedua tadi, ayat yang ketiga ini sifatnya lagi, iaitu sifatnya iaitu orang-orang yang mereka mendirikan akan solat. Mana sifat orang mukmin ni, dia mendirikan solat. Kalau tidak mendirikan solat, tidak tergolong sebagai mukmin lagi. Wa mimma, dan daripada apa yang razaqnahum, telah kami rezekikan akan mereka, yunfikun, mereka belanjakan. Artinya, ya, mereka tahu hak atau tahu diri bahawa rezeki yang Allah berikan kepadanya bukan hak dia. Ya, tetapi itu adalah sebenarnya hak Allah. Yang perlu kita tidak berbuat bakhil atau bersifat bakhil. Sebab Allah tidak bakhil kepada kita, maka kita juga tidak boleh bakhil dengan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang itu, mereka lah orang yang beriman sebenar-benarnya. Mana kalau nak tahu ketulinan, ya, orang-orang yang beriman, inilah dia. Yang Allah katakan, inilah dia, orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Jadi kita boleh mengulangkan kedudukannya, siapa dia. Bila diingatkan nama Allah, takut hati mereka. Bila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Selalu bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah, tawakal tu ala Allah. Ya. Sebab itu kalimah ini kalau boleh lepas solat lah, tiap-tiap lepas solat ni, bacalah, ya, bismillahi tawakal tu ala Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Baca lepas solat. Supaya tiap-tiap waktu itu kita sentiasa, ya, menyerahkan diri kita kepada Allah. Ya. Itu, ya, sebaik-baiknya. Ya, supaya apa? Kita sentiasa berserah kepada yang, ya, memelihara kita.
Kemudian sifatnya lagi mendirikan solat, membelanjakan harta yang Allah kurniakan. Inilah ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang itu mereka lah orang yang beriman sebenar-benarnya. Lahum darajat. Bagi mereka beberapa darjat. Mana kedudukan. Ya, inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Mereka mempunyai kedudukan istimewa di sisi Tuhan mereka kelak. Wa maghfiratun, dan keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia iaitu syurga. Itulah rezeki yang mulia yang akan diperolehinya. Ya. Kalau kita baca ayat ini sebagai surah solat dah lengkap. Contohnya kita baca daripada ayat 2. Kalau ayat pertama tu kisah ya mengenai Al-Anfal. Ya, ayat 1. Kalau kita baca ayat 2 contohnya, ayat 2, 3 dan 4, maknanya itu dah lengkap satu cerita. Boleh dijadikan sebagai surah solat dan juga dapat ya mengingatkan kita ya agar kita tergolong daripada ayat ini. Macam tu ya. Apalagi makna dah dipahami, dah diketahui. Ya, seronok kalau kita jadikan ia sebagai dalam solat cantik ya. Jadikan sebagai hafalan ayat 2 ya. 3 ayat tu. Tu lengkap tu. 2, 3, 4 tu. Tu lengkap tu. Okay. Lengkap cerita mengenai tentang siapa sebenarnya orang mukmin. Macam tu. Okay. Baik ya. Kalau nak langkau dulu tak apa. Hajah cerita tadi apa? Ya tawakal tadi. Apa ceritanya? Tak apa langkau dulu. Nak cerita apa tu? Nak jadikan isim. Okey? Macam mana tu? Madinya apa? Madi ada baris depan ke? Mana ada madi baris depan akhir? Iya. Iyalah. Tawakal mana ada madi baris depan tiba-tiba. Ah. Ah. Ya, betul. Lagi? Ya. Okey, boleh naik darjah tu. Ya. Dah boleh naik darjah tu. Ya. Masdar dia tawakkulan. Masdar dia tawakkulan. Tawakkulan. Ya. Tafa'ulan. Wazan dia. Baik ya, kita ulang kaji semula daripada ayat atas ya. Baik. Kita ya tengok daripada atas iaitu yas'alunaka 'anil anfali. Cuba kita cari perkataan anfal dalam kamus, ada tak? Kita cari dalam kamus ya. Yang ada, yang kita ada kamus tu. Cuba cari perkataan anfal, ada tak? Apa nak cari perkataan? Apa dia? 433 ada yang dah semak 433. Cuba cari, teruskan buka 433. Tak payah nak apa. 433. Okey, 433 ya, tengok sebelah mana tu? Sebelah kiri. Ketujuh. Ya, 2, 4, 6, 7.
Anfal. Yang ke-6, 2, 4, 6, 6. 6 yang ke-6. Yang ke-6. Yang ke-6 tengok perkataan anfalun. Nafalun, nafalun, nifalun, anfalun. Ya. Dia tidak mempunyai fi'il ya, jangan salah faham. Dia tidak mempunyai fi'il, dia terus isim. Jadi nak cari isim juga kena ikut urutan daripada kalimahnya, iaitu nun, fa dengan lam. Jadi kita akan jumpa nun, fa, lam ya, dengan makna nafalun, nifalun atau anfal jamaknya. Ya, anfalun iaitu harta anfal ya, harta rampasan perang ya. Itu ya. Kalau atas nafalun tu nafilah. Nafilah ni maknanya pekerjaan sunat. Macam kita katakan solat nafilah. Mana solat sunat? Jawab nafilah tu nawafil, jamaknya nawafil. Ya. Jadi kalau katakan solat nafilah, mana solat sunat. Ya. Jadi anfal ini dia tidak mempunyai fi'il ya. Jadi nak mencarinya juga dalam kamus kena ikut urutan, iaitu kita kena masuk bab nun ya. Bab nun juga baru kita jumpa anfal. Okey. Ya, tengok baris yang kedua berbunyi aslihu. Aslihu ni fi'il apa? Fi'il amar. Jamak. Fi'il amar jamak. Kalau mufradnya aslih. Aslih. Itu mufrad lah. Dia mati. Musanna dia asliha. Jamaknya aslihu. Ya. Baik. Bila fi'il amar berbunyi aslihu, aslih ya, kita ambil mufrad dululah, aslih. Bila berbunyi aslih artinya aslihu tu jumpa dah? Jumpa tak? Aslihu mufradnya ialah aslih. Kalau seorang aslih. Jadi kalau berbaris atas, ingat ya, kalau berbaris atas fi'il amarnya artinya fi'il madinya berapa huruf? 4 huruf. Dia berasal daripada 4 huruf, iaitu aslaha. Aslaha madi. Mudhari'nya amarnya aslih. Jadi kalau madi aslaha bariskan atas semua. Kalau amar membunyikan bawah aslih. Aslaha aslih. Kalau anzala anzil. Anzil. Ya. Ansara ansir. Ansir. Macam tu. 4 huruf tu kita nak jadikan fi'il amar, dia mula dengan atas ya. Kalau 4 huruf macam ni. Okey, fi'il mudhari'nya mesti mulakan dengan dhammah ya. Aslaha yuslihu. Aslaha yuslihu. Amarnya aslih. Nahinya la tuslih. Dia tak boleh latas. Latas untuk 3 huruf. Jadi kalau 4 huruf la tuslih. Ya, la tuslih. Ini khas untuk 4 huruf. La tuslih. Ulang balik. Aslaha yuslihu. Lagi aslih la tuslih. Isim fa'ilnya mim. Muslihun. Muslihun, muslahun. Muslihun, muslahun. Ya.
Isim fa'il muslihun, isim maf'ul muslahun. Okey. Inilah kaedah 4 huruf. Walau bagaimanapun, 4 huruf ini berasal daripada 3 huruf. Apa 3 hurufnya? Shad, lagi? Lam, ha. Cuba cari shad lam, ha. 189. Yang lain? Buka ayat 189. Tengok sebelah bawah kiri. Ya, baris yang kedua 467. Ya. Jumpa tak? Soluha, yasluhu, solahan, suluhan. Jadi daripada perkataan ya soluha, baik. Jadi perkataan baik. Baik atau soleh. Jadi soluha kita tak boleh baca solaha. Memang asalnya macam tu, soluha. Yasluhu. Ya, solahan. Okey. Kalau kita nak jadikan fi'il amar yasluhu, cuba buat. Usluh. Usluh. Ya. Fi'il amar ni, 3 huruf ni, ikut kaedah macam ni ya. Kalau bunyi depan, luh, artinya usluh. Kalau bunyi bawah, lih, islih. Islih. Kalau bunyi atas, lah, islah. Islah. Itu kaedah dia ya. Kaedah dia. Ulang. Saya sebut, cuba letak awalnya. Kalau bunyi depan, loh, usloh. Kalau bunyi atas, lah, islah. Kalau bunyi bawah, leh, islih. Jadi tidak ada baris atas. Baris atas untuk 4 huruf macam tadi. Ya? Jadi depan dengan bawah yang ada awal. Cuba ulang saya sebut. Kalau luh, usluh. Kalau lah, islah. Kalau leh, itu kaedah dia macam tu ya. Kalau leh, islih. Kalau lah, islah. Kalau luh, usluh. Macam tu. Senang kaedah dia. Ya. Baik. Kalau nak jadikan fi'il amar pula. Yasluhu, usluh, usluh. Amar. Nahi. Usluh. Nahinya. Dia tak boleh tas. Baris depan tu. Baris depan untuk 4 huruf. Kalau bunyi loh, la tasloh. Bunyi leh, la tasleh. Bunyi lah, la taslah. Tetap lata. Macam tu. Dia tak boleh tukar jadi latu. Bunyi-bunyi yang asal. La tasluh, la taslih, la taslah. Sama. Isim fa'il belum buat lagi. Isim fa'il. Solihun, panjangkan isim fa'il. Solihun. Selalu kita menyebut perkataan soleh. Seorang yang soleh. Solihun. Isim fa'il tu. Kalau isim maf'ulnya? Masluhun. Apa? Masluhun. Wazan dia ingat. Kalau 3 huruf, wazan dia fa'ilun dengan maf'ulun. Fa'ilun, maf'ulun. Ya. Okey. Ya. Kita tengok sebelahnya lagi, 190. Muka surat 190. Tengok daripada atas. Ya.
Baris yang ketiga, 1, 2, 3, baris yang ketiga, bunyinya solihun. Jumpa tak? Muka surat 190 kanan, sebelah kanan. Solihun tu isim fa'il. Itu isim fa'il. Kalau jamak, solihuna. Kalau jamak, solihuna. Ataupun terkadang sulah, jamak taksir. Tapi sulah jarang jumpa. Kita jumpa solihuna. Ini untuk lelaki. Kalau untuk perempuan, solihah bawahnya. Solihah. Kalau jamaknya solihat. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati. Kan? Solihati, solihat. Kalau dah jadi ayat, kadang bunyi baris bawah, ya. Kadang bunyi depan, ya. Okey, apa beza? Ni cerita ni. Apa bezanya solihun dengan bawahnya muslihun? Solihun. Dengar tak? Yang lain dengar tak suara saya? Ya. Lain apa? Lain aja ni yang kurang kot. Yang lain okey? Yang lain dengar okey? Lain tu kurang sikit. Kena tambah lain lagi. Okey, boleh dengar tak? Okey. Solihun yang ada tadi, solihun dengan muslihun. Apa bezanya solihun dengan muslihun bawahnya? Bawahnya ada tulis muslihun. Okey, itu yang betul. Ya, yang atas solihun isim fa'il, yang bawah muslihun juga isim fa'il. Tapi yang bawah ni untuk 4 huruf. Bila 4 huruf, dia guna mim. Muslihun. Dia guna mim. Kalau isim maf'ulnya, naikkan atas. Ya, muslahun. Muslahun. Itu isim maf'ulnya untuk 4 huruf, senang. Ya, muslah ditukar saja baris. Tapi kalau yang 3 huruf, dia kena ikut wazan maf'ulun. Masluhun. Ya. Saya nak bagi satu soalan kepada Hajajah. Bawah dia tu ada perkataan solada yaslidu. Bawah dia tu ada perkataan solada yaslidu. Jumpa tak dalam kamus tu? Lepas muslihun tu. Sod lamdal. Solada yaslidu. Apa amar yaslidu? Amar dia. Tinggi pengajian itu. Ya. Kalau bunyi bawah lid, bunyilah bawah islid. Yang macam tadi, kalau bunyi bawah lid, maknanya islid. Kalau bunyi lat macam mana, Hajah? Kalau bunyi lat. Tak, kalau bunyi lat, awalnya nak bunyikan apa? Kalau lid, islid. Kalau lat,
Nah, tak. Fi'il amar ni, fi'il amar daripada yaslidu tu. Yaslidu. Kalau amarnya apa? Yaslidu. Fi'il amarnya apa? Fi'il amar. Ha. Tak tahulah kamus mana Hajar pakai, saya pun tak tahu. Ada kamus lain lah tu. Ya. Janganlah pakai kamus besar-besar. Pakailah kamus kecil-kecil dulu. Ya. Itu dah kamus besar-besar tu, tebal kamus tu. Ya. Yaslidu. Kalau amarnya bunyilah lead is lead. Amarnya apa? Aja? Is lead. Is lead. Sebab lidu, lead is lead. Kalau bunyi lat, islat. Sebut aja. Islat. Kalau bunyi lut, uslud. Uslud. Macam tu. Sekali lagi. Kalau bunyi lid, islit. Kalau bunyi lat, islat. Kalau bunyi lut, uslud. Okey, saya bagi satu lagi contoh. Yang bawahnya lagi. Cari bawahnya lagi perkataan soli'a yasla'u. Bawah tu. Dekat kamus tu. Kamus tadi, tengok bawah. Soli'a yasla'u. Jumpa tak? Okey, macam mana nak buat fi'il amar yasla'u? Kita tak mau makna, kita nak tengok kalimah dan buat amar. Yasla'u. Kalau amarnya apa? Mana ada lulu sini kan la'u tu, la'u, yasla'u. Kalau amarnya apa? Tak nampak lagi tu. Isla. Yakin, jangan ragu-ragu. Isla. Isla. Kalau ditakdirkan bunyi bawah, li. Aja. Li. Kalau ditakdirkan bunyi bawah, li. Okey. Haji bantu Ji. Isli. Hajar tengah bengang tu. Kalau bunyi lu. Lu. Uslu. Kaedah dia macam tu, ya. Kalau bunyi bawah, bunyi bawah. Kalau bunyi atas, bunyi bawah. Sama juga. Kalau bunyi depan, awal depan. Ya. Okey, kita balik lagi kepada kita punya Quran. Ya. Kita tengok perkataan lain, ya. Perkataan lain, iaitu perkataan, ni kita ambil cari mu'tal pula. Wajilat tadi, wajilat. Ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Kena cari fi'il madinya yang asal, ya, dalam kamus. Memanglah ni madi, tapi carilah dalam 463. Okey, 463. Wajilat ya, 463. Yang lain boleh semak, ya. 463, ya, muka surat 463 yang kanan tengah, ya. Tengok tengah. Jumpa tak? Tengah-tengah bunyinya wajila yaujalu.
Wajalan atau mau jalan. Jumpa tak? Empat, enam, tiga. Tengah-tengah, tengah-tengah. Wajilah. Jumpa tak wajilah? Jumpa. Bukan dapur, takut, penakut. Dapur yang atas tu. Ya. Wajilah asalnya ya, wajilah muzakkar. Kalau muannas yang dalam Quran tadi wajilat. Dalam Quran tadi muannas wajilat. Kalau muzakkarnya wajilah. Ya. Mudhari'nya yaujalu. Masdarnya wajalan atau mau jalan. Okey. Kalau kita nak jadikan dia isim fi'il amar. Wajal yaujalu. Yaujalu. Yaujalu tu fi'il mudhari'. Kalau amar? Sekarang ya tengok. Jim dengan lam apa nak bunyikan? Jal. Waw tanda apa? Tanda mati. Kalau tanda mati boleh bunyi tak? Tak boleh bunyi. Apa nak tambah? Alif. Okey, cuba bunyikan dulu. Tambah alif. Yujal. Yujal. Tapi oleh kerana waw ni mu'tal ya, terus buang. Tinggallah jal saja. Jal saja. Sebab waw tu mu'tal. Mu'tal kena buang. Jadi tinggallah jal. Ya. Tapi bila naik, waw tu hidup balik. La taujal. La taujal. Ya. Isim fa'il balik kepada fa'ilun sama bunyi waw tu. Wajilun. 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 Ya. Dan dia juga boleh hilang alif itu dengan bunyi wajilun saja. Boleh bunyi wajilun saja tanpa alif. Ya. Seperti di bawahnya tu. Asalnya macam itulah wajilun. Betul. Kalau tanpa alif pun macam di bawahnya ada ditulis bawahnya, bawah sikit tu ada bawah wajilun. Pun boleh. Ya. Jamaknya wajiluna. Itu juga isim fa'il. Maknanya yang takut. Kalau isim maf'ulnya maujulun. Maujulun. Kira 4 huruf macam mana tu? Tak ada kira 4 huruf. Tak, bukan. Itu isim fa'il. Wajilun isim fa'il. Wajila. Wajila. Isim fa'ilnya wajilun. Isim maf'ulnya apa tadi? Maujulun. Maujulun. Masdar dah ada situ. Dalam kamus dah dibagi masdar.
tahu tak bahawa kita belajar ni kamus ni akan memberi 3 perkara. Pertama madi, yang kedua mudhari', ketiga masdar. Jadi masdar tak payah tanya lagi. Memang dah ada. Yang ketiga tu masdar. Kadang masdar dia ada 3, ada 4, ada 5, ya. Itu masdar. 1, 2 tu madi dan mudhari'. Ya. Baik, saya nak bagi satu lagi, ya. Perkataan kalau nak jadikan amar, yang baris bawahnya pula, daripada wajila tu tengok ke bawah, wajama. Wajama. Wajama yajimu wujuman. Macam mana nak jadikan amar yajimu? Jim saja. Jim saja, ya tu yang mudhari'. Jim. Nahinya la tajim. La tajim. La tajim. Isim fa'ilnya ambil waw balik. Wajimun. Wajimun. Isim maf'ulnya maujumun. Maujumun. Macam itulah kedudukan, ya, kalau kita nak buat fi'il amar dan fi'il nahi. Ya, jadi kita kena ingat amar dan nahi tidak ditulis dalam kamus, sebab kaedah belajar sorof ni, ya, mengajar, ya, madi mudhari', ya, supaya bila tahu mudhari' kita tahu buat fi'il amar dan fi'il nahi. Sebab fi'il nahi adalah fi'il mudhari' yang mana dimatikan akhirnya, jadilah nahi. Ya, macam contohnya ja'ala yaj'alu. Yaj'alu kan mudhari'. Kemudian nak jadikan nahi, mudhari' juga. Ya tu tukar jadi ta. Taj'alu. Kemudian nak jadikan nahi tambahlah alif. Fi'il mudhari' juga, la taj'al. Asalnya taj'alu. Jadi la taj'al. Jadi artinya fi'il nahi itu berasal daripada mudhari'. Macam tu, ya. Sebab itu bila 4 huruf, ya, contohnya macam tadi 4 huruf aslaha, yuslihu. Jadi fi'il nahinya mesti ikut fi'il mudhari'nya. Yuslihu, la tuslihu. Kalau mufrad, ya, aslih, la tuslih. Asalnya tuslihu, ya. Baik, ya. Sekadar itulah nampaknya dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung semula. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama, insyaAllah. Dan saya ucapkan selamat Hari Raya Haji.